Apa itu prasasti? Buatannya saya kata prasasti itu batu sudah. Tapi kalau sebut batu sudah, dia ada unsur Islami. Kalau sebut prasasti, dia adalah bahasa Sanskrit. Maksudnya sama, iaitu kata-kata yang dipaham, yang dipidatukan atau dituturkan oleh seorang Maharaja Chola, nama dia Rajendra Chola, dipahat di salah satu kuil di Tanjung Selatan. Jadi prasasti itu batu sudah dipahat di selatan. Rajendra Chola adalah salah satu daripada Raja Chola. Tambah lagi Raja Chola yang ada. Dan saya dalam buku ini disenaraikan tentang gambar raja berkenaan dengan Raja Chola. Bapaknya adalah raja-raja, nama dia raja-raja, dan sebelum ini ada lagi keturunan dan sebagainya. Tapi sampai ke Nusantara khususnya, kita mengenali hanya Raja Chola. Sebelum saya mengupas dengan lebih detail lagi, saya memberi latar belakang sedikit kenapa saya memilih tajuk ini, Prasasti Rajendra Chola I dan Kedua. Saya bukanlah ahli sejarah sebagaimana Dr. Azharuddin. Saya adalah lulusan sarjana muda daripada Universiti Melaya dalam bidang pengajar Melayu dan pengajar Islam sahaja. Dan saya berminat untuk membuat tajuk berkenaan dengan kerajaan purba yang berasaskan kepada teks sastra. Dalam teks sastra, Sulatu-Sulatin ataupun sejarah Melayu menyebut dua kerajaan purba, iaitu Gangga Negara dan Lujiu ataupun Belanggiu, disebut secara khusus dalam teks tersebut. Ini teks sastra. Teks sastra ini lebih dekat dengan saya sebagai salah satu daripada subjek pengajar Melayu, pengajar sastra. Bagi setengah ahli sejarah, dia menolak sebagai teks sastra ini sebagai sumber relik untuk menentukan sesuatu bentuk kerajaan, terutamanya dalam bentuk sejarah. O.W. Walters, seorang pengkaji yang terkenal, telah menggunakan teks ini menulis, dan salah satu bukunya menjadi buku rare sampai sekarang ini. Tajuk dia dalam bahasa Melayu, Kejatuhan Sriwijaya dalam Sejarah Melayu. Artinya, dia melihat tentang kejatuhan kerajaan Sriwijaya dalam sejarah Melayu. Sejarah Melayu dan teks Sulatu-Sulatin hanya menyebut tentang kerajaan Gangga Negara ataupun kerajaan Lujiu. Artinya, saya melihat Walter sendiri mengiktiraf teks sastra ini boleh dijadikan sebagai sumber sejarah. Bahkan, beliau melihat bahawa dalam teks sejarah Melayu itu, penggunaan penemuan patung Avalokiteswara, iaitu patung Buddha Mahayana, yang dijumpai untuk menjustifikasikan kerajaan Sriwijaya, ada disebut dalam teks itu tentang Gunung Mahameru yang disebut keturunan Gunung Mahameru daripada Raja Surat, kemudian keturunan Raja Surat turun daripada Gunung Mahameru, disebut di sisi. Dan dia menjustifikasikan ini sebagai suatu kaedah ataupun bentuk penyebaran agama Buddha Mahayana. Kalau teks ini boleh dijustifikasikan sebagai bukti sejarah, maka kita tidak boleh menolak 100% tentang penggunaan sejarah Melayu dan penggunaan teks Sulatu-Sulatin sebagai untuk melihat tentang kewujudan kerajaan purba di tanah Melayu. Tetapi bukan itu maksud saya. Apabila saya mengkaji tentang Gangga Negara, seorang ahli ekologi daripada London, Maurice Will, menyebut bahawa Gangga Negara ini tidak ada di Perak. Lebih spesifik dalam Sulatu-Sulatin menyebut di dinding, kemudian dikupas oleh ahli ekologi, ahli sejarah termasuk Nasir Suhaimi, memfokuskan bahawa dinding itu tidak berluas di Perak. Maurice Will yang membuat cari gali di Kedah, di Siam, di Selatan Thai, dan juga di Johor, dia buat cari gali, dia membuat keputusan bahawa Gangga Negara ini
berada di lembah Gangga iaitu di utara India, khususnya disebut di dalam prasasti Rajendra Chola I ketika Rajendra Chola I menyerang lembah Gangga. Tetapi dalam prasasti Rajendra Chola I abad ke-11 yang di Tanjawur yang menceritakan tentang penaklukan itu, yang menyebut tentang penaklukan itu, disebut wilayah-wilayah itu antara lainnya adalah Hidaturai Nadu, Wananasi, Kolipakai, Manika, dan sebagainya. Itu satu bab. Kemudian pergi kepada kawasan lembah Gangga, disebut sebagai Kosala Nadu, disebut sebagai Tanda Bukti, Tatakana Ladam, Wagala Dasar, dan Utara Ladam. Saya cari dari situ tak jumpa perkataan Gangga Negara. Bermakna kesimpulan yang dibuat oleh Quraisy pada pandangan saya adalah tidak tepat dan saya tidak jumpa berkenaan dengan wilayah yang disebut sebagai Gangga Negara Selatan semasa serangan. Tetapi saya jumpa benda lain. Penaklukan Chola yang disebut dalam prasasti itu bukan berarti di selatan dan utara India sahaja, tetapi dia betul menyebut tentang penaklukan ke atas Kadaran. Ini yang menaklukan saya. Penaklukan Kadaran disebut dalam prasasti itu, disebut bahawa Chola telah pun menakluk Kadaran dan menangkap rajanya Sagrama Wijaya Tunggawarman, dan wilayah-wilayah yang ditaklukinya adalah Wijayan ataupun Sriwijaya, Panai, Malayu, Maye, Rudigam, Ilasogan dan sebagainya. Ya, daripada situ, turning point saya ingat buku yang saya buat mereka awal. Tajuk dia adalah Kerajaan Gangga Negara dan Tinggi atau Gelang Tinggi Johor. Menurut sulatan-sulatan atau bersejarah lain, hampir ketika itu 80% telah siap. Saya datang kepada Dr. Azharuddin dan tunjuk pada beliau. Tapi apabila saya dapati jumpaan ini tentang penaklukan Rajendra Chola ke atas Kadaran, ini telah mendorong minat saya untuk mengkaji lebih lanjut. Sebagaimana orang lain, saya juga mempercayai teori yang dibuat oleh George Sidus, yang dipercayai oleh Walters ataupun dipercayai oleh kata sastri Selamat Mojana dan sebagainya. Mereka meletakkan tentang Sriwijaya yang berada di Palembang dan menjadi satu bahan yang diterima pakai sama. Bahkan kalau tahu bahawa di Indonesia Sriwijaya itu digunakan sebagai nama universiti, nama kapal terbang, bahkan termasuk 13 tempat dan sebagainya. Bahkan bukan setakat itu, Sriwijaya juga direbut oleh Selatan Thai ataupun Thailand, dibuat pusat penyelidikan, ditajuk oleh golongan kerabat diraja. Kemudian ada nama penyelidikan, nama universiti dan sebagainya. Artinya Sriwijaya ini sangat memberi impak. Yang muncul sebenarnya hasil daripada penulisan George Sidus pada tahun 1900.